Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilma. Yang dimuliakan tuan-tuan dan puan sidang pendengar rumah ngaji Sirampai yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi pada tengah hari ini dan insya-Allah kita akan sambung tadabbur kita pada ayat ke-7 surah As-Sajdah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazi ahsanu kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin. Tuan-tuan puan yang dirahmati Allah sekalian, di dalam ayat ini Allah SWT um, menyatakan kepada kita bahawa Allah SWT menciptakan setiap sesuatu dengan sebaik-baiknya dan dimulakan kejadian manusia berasal daripada tanah. Saya akan menangguhkan dulu bab kejadian manusia daripada tanah itu. Saya nak ambil portion separuh daripada ayat ini, iaitulah allazi ahsana kulla syai'in khalaqah, iaitulah di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa Allah menjadikan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Baik, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kejadian manusia dan alam ini, dan kita boleh tengok bahawa tidak ada yang Allah SWT jadikan yang berupa satu bentuk yang sia-sia. Allah SWT menjadikan mata kita, Allah SWT menjadikan tangan kita, anggota kita. Allah SWT menjadikan para haiwan dan alam sekitar, pokok, ikan, segala bakteria, alga, segala oksigen, nitrogen, hidrogen, karbon dioksida, segala-galanya Allah SWT ciptakan mempunyai tujuannya, kebaikannya, hikmah dan kegunaannya dalam alam ini. Masya Allah, ya tuan-tuan, tuan-tuan perempuan, segala puji bagi Allah, yang di mana apabila kita belajar sains, kita akan dapat mengenal pasti apakah fungsi bagi setiap kejadian yang dijadikan manusia, haiwan, tumbuhan, setiap organisma, setiap benda, sekecil-kecil benda, hatta dalam badan kita, dalam bentuk molekul, sel, zarah dan sebagainya, dan juga di luar dengan setiap organisma yang hidup di darat, di dalam air, dalam lautan, ke dasar-dasar lautan yang sangat-sangat dalam, ada sahaja benda yang hidup mahupun yang bukan hidup yang Allah SWT ciptakan untuk tujuan tertentu dan berfungsi dengan fungsi-fungsi tertentu. Dan Masya Allah, ia satu galakan kepada kita sebenarnya untuk kita belajar sains, kita teroka fakta-fakta, maklumat-maklumat yang ada dalam bidang sains untuk kita menginsafi, untuk kita memahami akan betapa hebatnya, betapa agungnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya di sini tuan-tuan puan nak juga mengaitkan Allah SWT menciptakan sesuatu dengan kejadian yang baik, dengan segenap hasil yang baik. Dan apabila kita nak mengambil pengajaran bagi diri kita sendiri, tuan-tuan puan, kita juga apabila melakukan sesuatu, apabila kita berbuat sesuatu, hendaklah kita berbuat dengan perbuatan dan kita cuba untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Jadi Dr. Wahbah Zuhaili menyebut dalam kitab beliau Tafsir Al-Munir ini, tuan-tuan puan, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala wallazi ahsana khalqal asya' wa atqanaha wa ahkamaha. Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan segala kejadian ini dengan bentuk yang baik dan juga dalam bentuk yang itqan. Itqan ini tuan-tuan puan, kalau kita boleh merujuk kepada hadis Nabi, juga ada menyebut tentang itqan, iaitulah innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Allah Subhanahu Wa Taala mengasihi apabila kita melakukan sesuatu amalan secara tekun, secara serius, secara step by step, detail, dan yang menghasilkan kepada satu penghasilan yang baik. Ini Allah SWT mengasihi. Dan satu lagi hadis yang boleh saya kongsikan, tuan-tuan dan puan, hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah, di mana beliau sendiri meriwayatkan hadis ini. Allah yuhibbu minal amil idza amila an yuhsina.
Jadi tuan-tuan boleh lihat perkataan hasan ataupun ahsan dan juga itqan ataupun atqan digunakan dalam bentuk kita, tindakan kita manusia dalam kita berbuat sesuatu, kita memperbaiki, kita memberikan perhatian dan menghasilkan sesuatu kualiti yang elok kepada pekerjaan kita. Dan dalam hadis tadi, bahawa Allah SWT mengasihi seseorang yang melakukan amalan, melakukannya dengan baik. Dan saya juga nak bawa satu poin lagi tuan-tuan puan di mana Imam Zamakhsyari rahimahullah dibawakan oleh Dr. Wabah dalam kitab beliau ini, bahawa Imam Zamakhsyari berkata merujuk kepada ayat yang sebelum ni tuan-tuan puan-puan, di mana berkenaan tentang segala summa ya'rudu ilaihi fi yaumin kana qadaruhu alfasanatin mimma ta'udun, di mana amalan-amalan kita diangkat. Apa kata Imam Zamakhsyari? Bahawa yang diangkat itu adalah segala al-ma'mur bihi minat ta'at wal a'mali salihah, di mana segala ketaatan, amal kebaikan dan amal soleh adalah diangkat, yang diangkat ke langit daripada bumi, amal-amalan kita semua. Cuma kenapa disebutkan dengan masa yang panjang ini? Sebab liqillati umalullah wal khulasi min ibadihi wa qillatil a'mali sa'idah. Imam Zamakhsyari mengatakan bahawa betapa sulitnya proses di mana amalan-amalan kita diangkat ke langit ini tuan-tuan puan, kepada pentadbiran ataupun kepada rekod yang di mana kita akan dinilai nanti di akhirat nanti. Masa yang panjang dan diangkat itu dengan satu bentuk yang tidak smooth. Kenapa? Kerana sikitnya orang-orang yang berbuat sesuatu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan sikitnya orang-orang yang ikhlas dalam beribadah, dan hamba-hamba yang menjadi hamba-hamba Allah yang ikhlas. Dan inilah di mana amalan-amalan yang ikhlas saja yang akan laju naik ke langit, yang akan dinilai sebagai perbuatan amal kebaikan di dalam kitab amalan kita nanti. Jadi tuan-tuan perempuan, kalaulah kita kaitkan kata-kata Imam Zamakhsyari rahimahullah ni tadi dengan ayat ke-7 surah Sajadah ini, di mana Allah SWT menciptakan alam ini dengan kualiti yang baik, maka kita juga apatah lagi nak melakukan sesuatu amalan, kita hendaklah memastikan kualiti yang baik. Kita mestilah tekun, cermat, kita berusaha sedaya upaya untuk menjadikan amalan itu sesuatu yang baik. Amalan-amalan ini tuan-tuan perempuan bukan sahaja amal ibadah kita. Sudah tentulah kita memahami solat mestilah kualiti, puasa mestilah kualiti tuan-tuan perempuan. Mungkin berpuasa pada hari ini, hari Ashura dan juga semalam, ataupun esok hari, dan puasa-puasa sunat yang lain, pergi haji, pergi umrah. Kita tahu bahawa semua itu perlu dibuat secara kualiti. Itu pun kita banyak masa yang kita gagal dan kita complacent, kita leka dan kita tak dapat nak perform dengan kualiti yang baik dalam amalan tu. Dan bukan sahaja dengan amalan ibadat tuan-tuan perempuan, banyak lagi perkara lain yang kita perlu buat secara tekun, secara cermat, yang menghasilkan kualiti yang baik. Iaitulah apa-apa saja yang kita buat untuk ahli keluarga kita, pendidikan anak-anak kita, kita nak membentuk mindset anak-anak kita, kita nak memenuhi emosi anak-anak kita dengan kasih sayang, perhatian. Semua ini perlulah kita fikir, kita rancang macam mana aku nak memberikan yang terbaik untuk pasangan aku, untuk anak-anak aku, untuk ibu bapa aku, untuk keluarga aku dan sebagainya. Dalam segala bentuk emosi, pendidikan, nafkah dan sebagainya, kita kena plan. Bila kita ada masa setiap malam, sebab tu setiap malam kita kena muhasabah diri, kita duduk sekejap, muhasabah diri, apa yang aku boleh perbaiki dalam role yang aku laksanakan, dalam peranan yang aku laksanakan untuk pasangan aku, anak-anak aku, keluarga aku, ibu bapa aku, dan macam-macam lagi. Macam mana kita boleh melakukan sesuatu, kita melaksanakan tanggungjawab kita dengan kualiti. Dan inilah yang Allah SWT sebut, Allah SWT sayang
kepada kita yang melaksanakan perbuatan kita dengan itqan ataupun dengan kita kata ihsan ataupun dengan ahsan, dengan kualiti. Jadi kita perlu berfikir, kita perlu letakkan macam mana kita nak buat, kita kena rangka strategi kita nak buat macam mana dan kita laksanakan dan kita dapatkan feedback dari ahli keluarga kita, apa lagi yang kita boleh perbaiki dari masa ke semasa. Begitulah juga tuan-tuan perempuan dengan alam pekerjaan kita dan segala tanggungjawab kita di luar rumah kita. Kalau saya boleh sebut tentang pekerjaan, ramai je orang yang buat kerja secara acuh tak acuh. Sebab apa? Sebab alah ini kerja. Akhirnya nanti kalau aku sakit, kalau aku dah berhenti kerja, majikan aku ni tak akan tengok pun, tak akan ingat pun akan aku. Tapi itu adalah pandangan yang silap tuan-tuan perempuan. Kita bekerja, kita mencari rezeki yang halal untuk ahli keluarga kita. Kita nak generatekan income yang halal, dan kita bagi makan kepada anak-anak kita, keluarga kita, maka ini adalah satu bentuk ibadah tuan-tuan puan. Dan apabila ia adalah satu bentuk ibadah, kita hendaklah melaksanakannya dengan tekun. Dan sebab apabila kita melaksanakan kerja kita dengan baik, kualiti yang baik, kita akan memudahkan segala proses-proses di antara kita dengan bos kita, dengan anak buah kita, dengan rakan sekerja kita. Malahan secara across organisation, kita akan memudahkan integrasi dan komunikasi kita dengan entiti-entiti yang lain yang deal dengan syarikat kita ataupun majikan kita. Kita akan memudahkan banyak benda dan akan memudahkan emosi orang lain, akan memudahkan perihal hal ehwal orang-orang pelanggan-pelanggan kita yang berurusan dengan kita. Kita akan memudahkan semua itu dengan cara kita melaksanakan kerja kita dengan baik, dengan kualiti, dengan sepenuh hati, dengan ikhlas, untuk mencari rezeki yang halal dan niatkan lillahi ta'ala. Dan itulah dia itqan yang Allah SWT kasih kepada kita. Dan amalan kita tu walaupun kita buat adalah berkaitan dengan kerja, dengan pejabat, kita buat untuk majikan kita, kita buat untuk bos kita, maka itu adalah bentuk-bentuk amal soleh yang kalau kita buat secara kualiti, kita buat secara ikhlas, akan diangkat kepada Allah SWT dan akan masuk ke dalam kitab amalan baik kita. Bayangkan tuan-tuan, kita spend 8 jam sehari di pejabat, ada yang 10 jam, ada yang 12 jam, ada yang lebih. Kalau kita letakkan, kalau kita laksanakan kerja-kerja yang ikhlas, yang berkualiti, yang kita memudahkan urusan-urusan orang lain dalam kita membuat kerja kita itu, Masya Allah, berapa banyak amalan-amalan baik yang diangkat ke langit, yang akan ditulis dalam kitab-kitab amalan baik kita tuan-tuan perempuan. Jadi sama-samalah tuan-tuan perempuan, kita cuba perbaiki diri kita dalam peranan kita dalam keluarga dan perbaiki diri kita dalam delivery kita, servis kita, kualiti kita sebagai seorang pekerja. Dan semua ni adalah amalan soleh yang menjadi kita punya pelaburan untuk akhirat kita. Dan mudah-mudahan apabila kita mendapat kitab amalan kita di akhirat nanti akan penuh dengan segala perkara-perkara yang baik, yang kualiti, yang kita ikhlas buat dan kita buat bersungguh-sungguh, kita buat dengan tekun, dengan cermat, yang kita buat sebagai satu kebaikan bagi diri kita dan orang lain, dan apatah lagi bermanfaat untuk kita di hari akhirat nanti. Jadi tuan-tuan perempuan, saya rasa cukup setakat itu dan kita akan sambung dalam sisi yang akan datang, insya-Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.